Tuan-tuan ramai yang duk PM mesej dan tanya di Facebook, Instagram, tanya kat Ustaz, adakah COVID-19 ni adalah agenda Yahudi ataupun fitnah Dajjal? Baik tuan-tuan, itu bukanlah dalam keilmuan kita untuk kita tentukan Illuminati ataupun Dajjal. Yang pasti Illuminati itu wujud dan juga Dajjal itu juga wujud berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan Dajjal. Tapi bukanlah video ni kita nak bercerita tentang Dajjal atau Illuminati, tapi kita nak berbincang tentang apa hikmah daripada COVID-19. Baik tuan-tuan, yang pertama, kenapa kita banyak kena berkurung ataupun duduk di rumah agar kita kuarantin adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak untuk kita kembali beriman kepada satu daripada dalil daripada ayat Al-Quran, daripada surah Az-Zariyat. Allah kata apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Masya Allah, jelas dalam ayat ni Allah jadikan saya dan tuan-tuan semua, untuk kita semua, laki, perempuan, tua, muda, pemimpin, ulama, daripada kalangan orang kaya, miskin, sihat ataupun sakit, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, 17 kali sehari kita minta kepada Allah, sama ada sedar ataupun tak sedar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta hanya pada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, kita minta bantuan. Hari ni kita banyak minta bantuan, ya Allah selamatkan aku, ya Allah peliharalah aku, ya Allah bagilah rezeki pada aku. Kita terlupa untuk agar ini adalah waktu yang terbaik kita betulkan ibadah kita dengan Allah. Kenapa sebut tentang ibadah? Satu kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah pada tahun 2011 mengatakan bahawa umat Islam di Malaysia 86.2% yang culas dalam bab solat, sehingga kan dalam 86% ini adalah satu angka yang saya sendiri pernah cuba kepada 20 sekolah yang saya mengajar dalam motivasi, hampir 90% dapat data yang sama. Maknanya dia mungkin solat sikit-sikit dan dia tinggalkan ikut suka. Poin dia hikmah COVID-19, kita duduk di rumah untuk kita memperbanyakkan beribadah, solat, puasa sunat, banyakkan untuk kita bersedekah, banyakkan untuk kita baca Quran. Maka yang kedua, tuan-tuan, Allah jadikan COVID-19 untuk kita di rumah, untuk kita banyak ada masa dengan isteri dan juga ahli keluarga kita di rumah. Hari-hari lain kita terlalu sibuk. Kadang kita keluar gelap, kita balik pun gelap. Maka hari ini adalah masa yang kita boleh tengok anak kita membesar depan mata. Yang percayalah, waktu lain kita tidak akan ada ruang seperti ini. 14 hari extend jadi 28 hari, Masya Allah. Tapi hati-hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjadi satu dosa kepada mak dan ayah yang mana membiarkan anak-anak dia mencecah ulul ahlam wa nuha, baligh dan berakal tanpa diselesaikan ilmu fardu ain. Anak ni boleh semayang ke belum? Anak ni faham tak rukun iman, rukun Islam? Anak ni boleh baca Quran ke tidak? Maka dalam bab bacaan Quran, tuan-tuan tolonglah dengar anak kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan panggil, dengarlah dia baca surah Fatihah betul ke tidak? Sebab itu adalah rukun qauli dalam solat dia setiap hari 17 kali. Disebabkan satu kajian yang dikeluarkan daripada UKM pada tahun 2011 daripada Fakulti Perubatan yang ditulis oleh Muhammad Yaqub Elias Zulkifli bin Muhammad Yusof, daripada 320 orang daripada pelajar-pelajar sekolah menengah di Terengganu, daripada angka tersebut 38.7% adalah zero dan buta Al-Quran. Ni bukan lemah, ni buta tauhid Al-Quran. Bayangkan Terengganu ni di antara negeri, di antara yang terbaik memegang portfolio SPM, STPM dan UPSR, tapi still itu data dia tidak dapat kita bayangkan. Kalaulah diambil daripada sekolah-sekolah yang lain, mungkin jauh lebih teruk. Tapi ini adalah pahit untuk ditelan, tapi semua kena telan. Termasuk yang mendengar hari ini, cuba ambil Quran dan baca, tengok lancar ke tidak bacaan kita. Kalau lancar, tuan-tuan tolonglah sujud syukur. Kalau anak kita pun lancar, tolong sujud syukur. Tapi kalau tuan-tuan dan saya sekarang ambil Quran dan saat kita bacakan Quran kita tidak lancar, maka tolong semayang taubat dan istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ini adalah fasa terbaik untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan anak-anak kita dan sebagainya. Cuma yang pasti, Corona makhluk Allah, Dajjal makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang bertakwa, bukan seperti Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.